Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat seperti biasa kita dapat bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Arba'un Al-Manawiyah. Pada malam ini insya-Allah kita sambung hadis yang kedua, bab yang ketujuh, adab berurusan dengan para ulama, masyayikh dan juga penuntut ilmu. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, dalam menuntut ilmu ini, tuan-tuan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita menuntut ilmu ini adalah satu perkara yang dituntut oleh syarak. Talabatul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah barang yang fardu bagi seorang muslim. Ulama dah bahaskan fardu yang mana tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hak tu yang dikategorikan sebagai fardu ain. Maka fardu ain iaitu wajib ke atas setiap individu umat Islam mempelajari apa yang dikatakan tentang Islam itu, khususnya berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib, rukun, katakan, untuk kita lakukan, untuk kita amalkan, untuk kita jadikan dia sebagai amalan ibadah kita. Supaya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu ni supaya kita tidak tergelincir, terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kita tidak mahu menjadi orang yang sesat maupun orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dibenci, bukan jalan orang-orang yang sesat. Yang dibenci itu ialah Yahudi, dan yang sesat itu adalah golongan Nasrani. Yahudi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ada ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmu. Dia menafikan yang hak walaupun dia tahu kebenaran. Adapun Nasrani, mereka tak ada ilmu tapi mereka nak juga beramal. Kita nak elakkan daripada dua-dua ni, tuan-tuan mati Allah. Maka sebab itu menuntut ilmu itu adalah satu perkara yang fardu bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ke seluruh umat Islam wajib menuntut ilmu yang dipanggil ilmu fardu ain. Perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun. Kita ada rukun Islam, kita ada rukun iman yang wajib kita mengetahui akannya. Salatnya, puasanya, zakatnya, syahadahnya, berkaitan dengan rukun imannya, tuan-tuan mati Allah, haji, zakat, sebagainya, katakan semua rukun Islam, rukun iman wajib kita kuasai baik-baik sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan fardu itu. Adapun yang lain tidaklah menjadi wajib. Macam contohnya, tuan-tuan mati Allah, ilmu fara'id, berkaitan dengan harta pusaka, berkaitan dengan kitabun nikah, katakan, berkaitan dengan fiqh muamalat, berkaitan dengan kita kata ilmu hadis ataupun ilmu tafsir. Maka ilmu-ilmu ini hanya sebahagian daripada kita pun menuntut itu pun dah cukup. Sebab tu dia tak panggil fardu ain, dia panggil fardu kifayah, katakan. Maknanya dah sebahagian, falaula nafaru min kulli fiqatin, maknanya ada sebahagian pun dah cukup dah, katakan. Ada sebahagian yang pergi menuntut ilmu
Balik nama Allah Subhanahu wa taala, liyunziru qaumahum idza raja'u, lalu dia memberi peringatan kepada kaum dia kata. Dan menuntut ilmu ni nama Allah Subhanahu wa taala hari ini semua cabang cara kaedah menuntut ilmu itu, selagi mana menuntut ilmu itu dengan cara yang betul. Hari ini kalau kita lihat Rasulullah SAW kata apa dalam hadis dia, Nabi SAW bersabda, Astaghfirullahaladzim, dalam hadis Auzubillahi minasyaitanir rajim, apa hadis lupa kata kan. Nabi SAW sebut dalam hadis dia, kun aliman aw mustami'an aw muta'allim, kun aliman aw mustami'an aw muhibban, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban, wa la takun khamisan fatuhlik. Jadilah orang yang berilmu, orang alim katakan. Jadilah orang yang baru ingat hadis dia. Baca hadis lain ingat hadis yang tu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilm sahalallahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang mencari ilmu, man salaka tariqan, cari jalan untuk menuntut ilmu. Dalam hadis tersebut nama dia disebut tariqan. Istilahnya dalam bahasa Arab ni, dia kata benda yang perkara yang nakirah dia merujuk kepada umum. Kaedah fiqh, usul fiqh yang katakan dalam usul fiqh, an-nakirah tufidul umum. Kaedah usul fiqh dia katakan, ataupun dalam qawaid fiqhiyah pun ada katakan, maknanya nakirah itu memberi maksud umum katakan. Nakirah ni dalam bahasa Arab kita senang yang kita nak tahu. Bila dia adalah kita kata nama yang ada tanwin. Yang ada tanwin tapi bukan nama orang. Bukan nama orang. Nanti kan dia kata, Ustaz, Muhammadun tu, don tu tak apa ni, nakirah ke makrifah katakan. Tak tahu dia lah. Kalau orang belajar bahasa Arab, Muhammadun tu nama orang. Nama orang confirm di makrifah. Anda ketahui. Yang dimaksudkan nakirah ini ialah bukan nama orang, bukan nama khas. Macam tadilah dia katakan tariqan. Dia ada tanwin ujungnya. Bila tanwin tu dia membawa maksud umum, semua bentuk, semua aspek. Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilm. Hari ini orang pergi menuntut ilmu dengan pelbagai cara. Dengan online zaman, kita kata kalau saya kat universiti tu dia panggil IR 4.0, sekarang 5.0, industri revolusi 4.0, industri revolusi 5.0. Kadang kita dengar apa pelik, apa benda ni kata. Kat universiti semua dah pakai IR 4.0, 5.0 sekarang kata. Semua nak digitalkan. Semua nak kita kata digitalize kan kata kan. Belajar semua nak duduk kat rumah je, tak payah pergi universiti pun, belajar duduk rumah je. Semua pakai katakan dengan kaedah-kaedah yang membawa kepada pendigitalan kata. Digital semua kata. Hari ini dalam mati Allah SWT. Jadi kita kata menuntut ilmu tidak lagi istilah kita kata menghadap depan. Orang tak boleh kata itu satu-satu cara menuntut ilmu. Hari ini orang boleh belajar dengan talaqi walaupun syekhnya ada dekat Mesir, walaupun gurunya ada dekat kita kata dekat Mauritania, walaupun gurunya ada di Morocco sekalipun, di Yaman, dia duduk sini belajar talaqi seorang-seorang dalam bilik, tapi dikongsi satu syekh tadi, pengajian syekh tadi dikongsi oleh puluhan ribu orang yang belajar dengan guru syekh tadi. Ini ada benda yang kita kata boleh belajar dengan cara begitu, kata kan. Tapi ada juga yang sukar untuk dilaksanakan secara konsepnya begitu. Ada. Contohnya tuan-tuan mati Allah, Al-Quran. Al-Quran ni walaupun ada orang buat hari ni secara online, tetapi kita kata suaranya tu yang sampai tu kadang-kadang tak 100%. Sebab itu Al-Quran itu dia lebih kepada musyafahah.
Dia pergi face to face, wajhan bi wajhin, dia kata. Dia kena berdepan sebab nak tengok suaranya. Kadang-kadang guna ialah suara yang sampai dekat suara yang voice yang ada dekat phone contohnya. Dia kadang-kadang lari sebab dia pakai sistem ini, dia katakan bukannya asal suara manusia itu mati Allah, tapi dia ada rakaman, dia katakan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sebab Al-Quran ni dia nak kena tengok, dengar betul. Ada. Sebab itu dia kata Al-Quran masih lagi perlukan secara face to face. Tapi ma la yudraku kullu la yudraku julluhu, dia katakan. Kaedah kata kalau face to face tak boleh, online pun jadilah, kata. Jadi tak ada alasan untuk orang tu tak nak. Hari ni semua di depan. Cuma adab kita dalam menuntut ilmu ni tuan-tuan mati Allah, kerana masyayikhna, para masyayikh, guru-guru kami dulu masa kami belajar, pertama yang paling ditekankan ialah ikhlas fi sabilillah. Al-ikhlas fi talabatil ilm. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Itu paling perkara yang pertama sekali, first lesson. Masuk je syekh akan masuk je kelas atau first buka je kitab, benda yang pertama sekali diingatkan ialah seolah-olah pelajaran yang pertama ialah mengajar anak murid supaya ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak masuk lagi tajuk pertama, tajuk kedua, tak ada. Tajuk pertama bagi syekh dan setiap kali permulaan kelas ialah nasihat tulab, makna menasihati pelajar supaya ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ini penting. Manusia itu mati Allah Subhanahu wa taala bukan setakat orang yang beriman, orang bukan beriman sekali, manusia umumnya katakan, yang mempunyai, kita kata, al-qalb, hati ni sering berbolak-balik, berubah-ubah. Kata. Hari ni lain, besok lain, pagi lain, petang lain. Kata Nabi SAW, ataupun dalam hadis Nabi, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan itu perlu disertakan dengan niat. Sebab tu dalam hadis tadi ada yang a'mal bin niyat, ada yang kita kata dengan lafaz jamaknya, lafaz pluralnya, ada yang mufradnya, lafaz a'mal dengan niat tadi. Wallahu a'lam. Apapun mati Allah Subhanahu wa taala, benda yang pertama sekali diingatkan kepada adab yang orang yang datang belajar itu ialah ikhlas. Untuk orang dewasa lah. Ada. Tapi untuk kanak-kanak ini, mati Allah Subhanahu wa taala, boleh dibagi nasihat, katakan, tapi dia punya akal dia tak sampai seperti mana orang dewasa. Kata, tak silap saya, fatwa dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, menceritakan keharusan anak-anak yang datang mengaji itu diberikan hadiah. Dia panggil hawafiz dalam istilah ilmu pendidikan itu, dia panggil tahfiz dalam bukan dengan huruf za, bukan dengan huruf za, tapi dengan huruf zai. Dia kata tahfiz. Ejaan dia sama, ta, ha, fa, ya, zai. Kalau yang tahfiz dengan huruf dha tu, itu hafazan. Ini tahfiz. Dia panggil, kita kata inilah pemberi semangat, katakan, dalam bentuk material ke ataupun sesuatu dengannya. Kita tahu dalam fiqh ulama sebut apa hukum kanak-kanak tadi diberikan hadiah, datang mengaji dapat hadiah, datang mengaji berhadiah. Dan kalau kanak-kanak tadi pergi mengaji kerana nak hadiah, itu harus atau tidak diajar begitu. Maka mati Allah Subhanahu wa taala, itu cara pendidikan itu,
kita kata lain. Lepas tu dia panggil galakan. Habis macam mana nak ajar anak-anak tadi supaya ikhlas Ustaz kalau dia berikan galakan begitu? Kata Syekh Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, atau wallahu alam, tapi ada sebut dalam kitab At-Tibyan. Dia kata kunna, masa kami kecil dulu kami duk mengaji dan kami pergi mengaji sebab nak hadiah dan sebagainya. Tapi akhirnya sekali dengan pengajian kami tadi, dengan kami belajar tadi, akhirnya akan menyebabkan kami ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita kata pada awalnya mungkin dia pergi tadi kerana nakkan hadiah tadi. Lama kelamaan dia dah mahir baca Al-Quran, dia dah belajar, maka dia faham. Itu cara kita kata yang disebut. Maka harus begitu hukumnya. Tapi dalam masa yang sama string juga tetap juga ingatkan mereka supaya ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Untuk seorang guru, seorang kita kata adab seorang pelajar ini, saya dah sebutkan sebelum ni, kalau orang yang belajar ini biasanya kita kata, saya ingat lagi masa kami belajar dulu, sebut je pelajar tuan-tuan dihormati terus. Kalau dekat Madinah, dia katakan kalau di Madinah, dia kata, kita kata orang-orang yang di Madinah ni, kita bagi tahu dia tahu dah cam dah. Dia kata antar talib jami'ah, dia kata awak pelajar jami'ah ke, dia dapat cam. Dia tengok kita orang asing kan? Sebab orang asing bukan semuanya pelajar. Ada juga orang asing yang pekerja, yang ni apa semua, tapi kriteria seorang pelajar tu kita kata dia orang kenal. Bila sebut je pelajar tu, masya-Allah, diraikan pelajar tu lain macam. Maknanya kita kita ihtiram, kita adab kita dengan penuntut ilmu ni, tuan-tuan rahmati Allah, adalah dituntut. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis yang kedua tu, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasiyati Rasulullah sallallahu, selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu? Talibul ilm, orang yang datang belajar ilmu. Kalau saya dulu, kita orang belajar, ialah kita kata tak samalah kot konsepnya. Kalau di Madinah dulu, yang datang belajar dapat duit. Yang datang mengajar, yang datang belajar, bukan yang datang mengajar, yang datang belajar tu dapat duit. Seronok ke dekat Malaysia ustaz macam tu kan, dia kata kan, yang datang belajar dapat duit, dia kata. Kat Malaysia dia katakan yang mengajar tu dapat duit. Di Arab Saudi tu, mati Allah, khususnya bukanlah semua, ada sebagian syekh katakan yang datang belajar tu dapat duit. Saya ingat lagi guru kami, saya tak belajar dengan syekh ni, tapi dekat Masjid Nabawi, sebab jadual syekh tu clash dengan jadual pengajian saya tempat lain. Tapi sempat dengan syekh ni di kelas, di universiti, memang dia ajar kami. Syekh buta tuan-tuan. Anak murid dia memang majoriti kat Malaysia ni yang belajar kat Madinah akan belajar dengan dia lah, dia kata. Dia memang seorang ulama hadis di Madinah. Antara pelajar yang habis PhD dengan dia ialah dulunya bekas rektor College Universiti Islam Perlis, saya salah saya.
seorang pensyarah di USM dulu, tak silap saya USM, Profesor Dr. Radhi bin Osman, seorang fakih hadis. Dia ingat lagi, saya ingat lagi sebab saya pernah jadi PA dia masa dia bekerja di Shah Alam dulu. Dia kata dia kata Ana dulu dia kata ambil dengan Syekh Muhsin Al-Abbad ni, dia Syekh Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Syekh Muhsin Al-Abbad dia ni buta dia bukan sebab dia buta daripada kecil, tidak, tapi buta disebabkan terlalu banyak membaca. Terlalu banyak membaca. Ya, tu. Hafazan tu saya cakap lah tuan-tuan. Kalau kita pengajian di dekat Masjid Nabawi, kita kata an fulan hadis Nabi SAW, dia tahu siapa orang tu, kat mana dia lahir, tahun bila, apa ulama kata kat dia. Dia semua dalam kepala dia. Semua dalam kepala dia. Saya ingat lagi dia Syekh Muhsin Al-Abbad ni, dia masuk kelas kami, dia tanya, mana budak-budak yang hafaz Al-Quran dalam kelas korang? Dia kata, man yahfazul Quran min faslikum hadha? Dia kata, siapa hafaz Quran? Maksudnya tu majoriti kita katakan orang-orang foreigner ni semuanya, kebanyakannya hafal Quran, daripada Afrika, daripada Mesir, daripada semua banyak hafal Quran. Dia kata tahaddakum, dia kata, aku nak cabar korang yang hafaz Al-Quran ni semua, aku nak cabar. Buta tu dia cabar. Dalam buta-buta dia, dalam hebat-hebat ulama ni tuan-tuan, kelas dia setengah jam, kelas dia 1 jam, tapi dia mengajar setengah jam je. Setengah jam lagi fatwa. Lepas setengah jam pakat belaka, budak-budak yang nakal ni semua keluar belaka. Ada juga yang nakal tu. Dia kata tahaddakum, aku nak cabar korang cari dalam Al-Quran operasi tambah, tolak, bahagi, kali dalam Al-Quran. Itu yang mana hafaz Al-Quran duk mencari, duk ulang-ulang, tengok, duk fikir balik. Al-Quran tak ada, kita katakan tak ada depan mata, semua fikir apa dia ayat Al-Quran yang ada matematik, tolak, tambah, kali, bahagi. Puas mencari, tak jumpa. Syekh kata tak jumpa. Tak, kami pelajar semua tak jumpa. Dia kata, macam mana korang hafaz Quran? Dia kata, sekali dia keluarkan satu ayat tuan-tuan, yang merujuk kepada operasi matematik dalam Al-Quran. Kalau tambahnya tu dalam Al-Quran, nanti Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, salasatun fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Gitu. Operasi tambah dalam Al-Quran iaitu berkaitan dengan haji. Orang buat haji tamattu' tapi tak ada sembelihan, maka dia kena puasa berapa hari? Berapa hari kena puasa? 10. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, salasun fil hajj, 3 hari ketika mengerjakan haji, wa sab'atun idza raja'tum, dan 7 hari apabila kamu balik daripada mengerjakan haji. Tilka 'asharatun kamilah. Semua tu 3 campur 7 jadi berapa? 10. Tu dia kata Syekh. Ayat pertama berkaitan dengan operasi tambah. Yang kedua, operasi tolak. Operasi tolak normatif Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Nuh. 1000 sanah illa 50 ama. 1000 kecuali 50. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Operasi kali dengan bahagi semuanya ada dalam surah An-Nisa berkaitan dengan ayat faraid. Thuluthan, rubu', khumus, rubu', sudus, thuluthan. Dan nisbah ada di akhir surah An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lidzakari mithlu hadzil unthayain. 2 nisbah 1.
Itu orang tercengang. Ayat ni bukan tak tahu pun, tahu belaka. Sebab hafal Quran, yang mana hafal Quran tu semua dah tahu belaka. Cuma tak terbayang, tak ditadabbur ayat Quran itu. Ianya menunjukkan, sebab tu pakar-pakar matematik dalam Islam, dalam pakar-pakar matematik dalam Islam. Baik, Syekh ni tuan-tuan mati Allah, Dr. Profesor Dr. Radhi bin Osman, antara adab yang dia belajar dengan Syekh Muhsin Al-Abbad, menepati masa. Kali pertama diletakkan supervisornya, Dr. Radhi ni supervisor dia, Syekh Muhsin, Dr. Syekh Muhsin. Dia kata Ustaz Dr. Profesor Dr. Muhsin Al-Abbad ni sebagai dia punya supervisor dia. So antara syarat yang diletakkan ialah perjumpaan kita tak boleh lambat, mesti on time. Kalau kau datang katalah janji pukul 2.30, kena ada dekat kelas, ada dekat pejabat, 2.30 mesti sharp datang. Tak boleh lambat. Lambat seorang, cancel perjumpaan, walaupun sesaat. Jadi kita tu bayangkan tuan-tuan macam Allah nak ayat tu, nak suruh jaga masa ayat tu. Tapi kita kata habis, alhamdulillah habis master. Dr. Radhi cerita macam tu, habis master dapat peringkat pertama, sambung nak buat PhD pula. Bercakap dengan pihak universiti, kalau boleh janganlah Syekh Muhsin Al-Abbad ni jadi dia punya musyrif lagi. Tak sanggup masa tu, katakan on time, katakan. Selepas sahaja mesyuarat ahli jawatan kuasa untuk program siswaza, pasca siswaza ni, Syekh yang yang salah seorang yang telah diberitahukan, mana Dr. Radhi minta tolong Syekh ni supaya jangan jadikan Syekh Muhsin Al-Abbad ni sebagai dia punya supervisor. Keluar je Syekh ni bagi tahu kat Dr. Radhi, minta maaf, buka je mesyuarat, Syekh Muhsin Al-Abbad kata pelajar ni orang lain tak boleh ambil, aku seorang je, dia kata. Nyayo, dia kata. Seorang. Dah tak tercakap apa, Syekh yang lain tak cakap apa dah, dia kata kan. Tak boleh cakap apa dah. Kebetulan masa tu dia adalah rektor universiti. Syekh Muhsin Al-Abbad ni dia rektor, dia kata kan. Orang lain tak boleh ambil dia, aku seorang je, dia kata. Siapa nak berani ni? Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah ditentukan dia punya supervisor tu, berlaku je perjumpaan yang pertama seperti biasa, mesti on time. Itulah antaralah katakan yang dipelajari oleh doktor. So kelas Dr. Syekh Muhsin Al-Abbad ni di Masjidin Nabawi, dia akan ada seorang muhsin yang sangat-sangat kita kata meraihkan pelajar. Maka dalam setahun tu ada beberapa kali dia datang nama Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bagi Syekh duit, ataupun sama ada duit Syekh ke duit orang, saya dengar duit orang lain bagi dia, amanahkan dia bagi kepada pelajar-pelajar yang datang belajar dengan dia dekat Masjid Nabawi. Yang datang bukan sikit yang belajar tu, ribu tu dah. Kalau kata majlis ilmu ni macam ni kan, masjid ni, kita kata ke kawasan Masjid Nabawi ni, kalau kita masuk je Masjid Nabawi daripada belakang, dia pengajian dia sebelah kanan. Pengajian dia tuan-tuan mati Allah, kita kata penuh masjid ni, surau ni penuh sampai keluar luar tu dengan pelajar dia. Bukan duduk jarak-jarak,
Duduk semua boleh duduk duduknya rapat-rapat. Semua duduk rapat-rapat. Dan bila yang tadi saya kata nama Allah Subhanahu Wa Taala, ialah kita ada Syekh tadi bagi duit dekat pelajar. Kadang yang dapat 1,000 lebih, yang dapat ribu-ribu pun ada, 4,000 ada, 3,000 ada, bergantung. Kadang yang berkahwin dapat lebih, yang bujang dapatlah katakan. Kadang setahun dua kali katakan nak dapat. Nak ceritakan ihtiramnya mereka dengan penuntut ilmu. Kalau bulan Ramadan lagi dahsyat. Di Masjid Nabawi kalau bulan Ramadan ada khas makanan untuk pelajar yang dikata pelajar jamiah, pelajar universiti. Ada khas makanan. Orang luar tak boleh ambil. Kalau tuan-tuan jemaah umrah pergi ambil makanan, dia kata dia tahu tuan-tuan tak payah kelentung lah, kata kan. Cakap lah saya ni pelajar universiti kan. Dia tahu kok bukan pelajar universiti. Balik kata, pergi tempat lain. Makanan itu hanya dibuatkan untuk pelajar saja. Khas kata. Punya dia ihtiram dengan pelajar, tuan-tuan mati Allah. Jadi kita kata tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukan pelajar ini kita kata juga dalam Islam antara yang kita kata kedudukan yang tinggi. Talibul ilm. Wallahu a'lam, dia katakan dia talibul ilm. Apapun mati Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita kata dengan para ulama, para masyayikh, para penuntut ilmu, maka kita adab kita kena jaga baik-baik. Sama ada kita dengan orang alim ataupun dengan pelajar tadi, mestilah kita kena menjaganya. Wallahu a'lam. Kita lihat dengan mati Allah Subhanahu Wa Taala, pengajaran hadis tu di belakang, penting untuk kita baca sikit. Dia katakan para ulama dan penuntut ilmu itu merupakan lambang agama. Oleh itu mencaci dan mencela mereka walaupun secara tidak sengaja membawa kepada terhapusnya amalan seseorang. Dalam hadis pertama dalam bab ini, orang yang berkata-kata Auf bin Malik itu mengatakan bahawa dia tidak bermaksud kata-katanya, bahkan hanya bermaksud untuk bergurau, namun begitu terhapuslah amalan-amalannya dan Allah menyifatkan perbuatannya dengan kekufuran. Sebab itu kita kata jangan sekali-kali kita memperlekehkan orang yang pergi menuntut ilmu, lebih-lebih lagi ilmu syarak. Orang yang pergi menuntut ilmu syarak, untuk agama, ilmu syarak atau sebagainya, katakan. Wallahu a'lam. Jangan diperlekehkan, katakan. Yang kedua, rahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya untuk berbuat baik kepada para penuntut ilmu dengan menolong dan berlemah lembut kepada mereka serta tidak merendah-rendahkan mereka, mencari kelemahan dan mencela mereka. Ini merupakan pesanan. Dia katakan kita tak boleh lah kita kata jangan sekali-sekali lah merendah-rendahkan mereka, mencari kelemahan mereka, apatah lagi mencela mereka. Ini merupakan pesanan yang kekal sehingga hari kiamat. Para sahabat juga telah menyampaikan pesanan ini pada para tabi'in, dan seterusnya para tabi'in menyampaikan pula kepada para tabi'in sampailah kepada kita hari ini. Imam Ibn Asakir berkata, ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang diberi taufik oleh Allah dan dengan redanya, bahawa daging para ulama itu mengandungi racun, dan menjadi sunnatullah bahawa sesiapa yang merendah-rendahkan para ulama itu akan dihina olehnya. Dalam kitab Tabyin Kadhib Al-Muftari, siapa yang memakan daging para ulama itu dengan mengumpat mereka, maka ia akan mati, dan sesiapa yang menghidunya sahaja dengan mendengar umpatan-umpatan tersebut, maka ia akan sakit. Disebabkan itu jugalah Imam An-Nawawi bersedekah sebagai sebelum pergi menuntut ilmu daripada gurunya sambil berdoa, ya Allah,
tutupkanlah keaiban guruku dariku, dan janganlah engkau hilangkan keberkatan ilmunya daripada aku. Tapi hari ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata alim ulama kadang-kadang menjadi cacian setengah orang dalam dalam Facebook, dalam laman-laman sosial. Wa iyazbillah min dzalik. Maka sebab itu kita kena hati-hati tuan-tuan mati Allah. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang disebut tadi, memakan daging para ulama. Kerana daging ulama ni tuan-tuan mati Allah dianggap sebagai racun. Makan racun apa akibatnya? Mati. Bukanlah kita kata ini perumpamaan. Ini perumpamaan tuan-tuan. Kalaupun dia silap sekalipun, dia salah sekalipun, tapi bukan untuk sampai tahap dihina, dicaci dan sebagainya. Semua orang ada melakukan kesalahan. Yang tak melakukan kesalahan yang maksum. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Kalau ulama itu silap ataupun ulama itu salah, dan kesalahannya itu tadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu untuk diaibkan, dikatakan. Kesalahan itu tak perlu diaibkan. Ada. Kesalahan itu tidak perlu apatah lagi dicaci, dimaki dan sebagainya, katakan. Mana tuan-tuan mati Allah, dia kata kalau kita yang perlu kita buat ialah terangkan kebenaran, itu saja. Jika kita kata tidak mengaibkan dia, katakan perkara tersebut normatif Allah, perlu kita jelaskan kesalahan, jelaskan kesalahan tadi. Kalau kita nak jelaskan kesalahan tadi pun ada tahap-tahap dia. Ada yang perlu kita, tak boleh kita buat secara on air. Ada perkara yang perlu kita buat, kita kena pergi jumpa secara peribadi. Ada. Itu adab-adab dengan masyarakat. Begitu juga normatif Allah Subhanahu wa taala, adab guru dengan pelajar. Dia tak boleh memalukan anak murid depan yang lain, dia katakan. So ada benda-benda yang tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia nak tegur seseorang, sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi semua pelajar dia belakang. Sahabat-sahabat Nabi adalah merupakan anak murid Nabi SAW. Dia nak tegur Nabi, sahabat Nabi nak tegur sahabat dalam ketika khutbah Jumaat. Nabi kata apa? Sallaita fulan, kamu dah semayang ke? Dia tak kata, fulan, kau tak semayang lagi kan? Bangun semayang. Dia tak kata gitu. Kalau kita kata macam tu. Tapi Nabi SAW dengan adabnya, dia kata sallaita ya fulan, dah semayang ke belum? Dah semayang, silakan semayang. Dan benda itu tidak mengaibkan lelaki tersebut untuk mati Allah berbanding dengan arahan terus semayang. Maka di sana ada kita kata peringkat-peringkat. Ulama normatif Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada silapnya, kita kata kebajikan yang dia buat tadi lebih banyak, maka tuan-tuan mati Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Ada orang duk cerca Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Ada orang duk mencerca Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ada orang duk cerca Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Ada orang duk cerca ulama besar, katakan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang dia orang buat tu lagi banyak daripada kita. Buktinya satu sudah cukup. Kitab yang dia karang sampai lah ni orang duk baca. Merentasi kurun, ratusan tahun, tuan-tuan, kitabnya masih lagi dibaca. Setiap kali orang baca kitab dia, setiap kali dia dapat pahala. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang beri manfaat. Tuan-tuan, Imam Nawawi berapa ratus tahun,
Imam Ghazali dah berapa ratus tahun sampai hari ni pun duk baca kitab dia. Sama ada dalam bidang fiqh ke, dalam bidang usul fiqh ke, nama Allah Subhanahu wa taala baca. Yang salah-salahlah. Yang Imam Nawawi sendiri kata nama Allah Subhanahu wa taala menyangkal perkataan atau pandangan Imam Al-Ghazali itu perkara biasa, tapi bukan mengaibkan. Bila kita kata Imam Ghazali tersilap dalam masalah ini, itu bukan mengaibkan. Tapi orang Melayu kita, bila kita kata betul kan, kau ni aibkan dia. Silap ya, itu bukan mengaib. Cuma kadang-kadang cara kita nak perbetulkan itu kena pastikan baik-baik. Imam Nawawi duk karang kitab, dalam kitab Majmu', menyangkal pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala banyak. Contohnya Imam Ghazali dia kata apa? Rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali kata antara amalan yang setiap kali wudu dia digalakkan baca doa. Ada doanya. Tangan basuh muka ada doa, basuh tangan ada doa, basuh kaki ada doa sampai habis. Semua anggota ada baca doa. Imam Nawawi sangkal tidak warid. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut semayang, ada semayang sunat malam nisfu Sya'ban. Imam Nawawi kata bid'atu munkarah wa qabihah. Masuk amalan yang bid'ah, munkarah dan qabihah, yang mungkar lagi keji. Tapi tidak mengaibkan Imam Al-Ghazali, menyatakan yang hak. Tapi bila kita kata nama Allah hari ini, katakan kesilapan itu sampai tahap kita kata mencaci maki Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi, Taimiyah. Berapa ramai orang yang kata nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama alim ni sesat, alim ni sesat, alim ni sesat. Sedangkan dia katakan nak banding ilmu, nak banding kitab, buku amalan, kitab yang telah ditulis oleh orang-orang alim tersebut, jauh beza, jauh beza. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang macam Allah Subhanahu wa taala, itu kita katakan nukilan daripada apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Asakir dan juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Berarti Imam Nawawi tadi kata apa? Kata Imam Nawawi, dia kata disebabkan itu jugalah Imam Nawawi bersedekah sebelum pergi menuntut ilmu daripada gurunya sambil doa, ya Allah, tutuplah keaiban guruku dariku dan janganlah engkau hilangkan keberkatan ilmunya daripada aku. Takut nak macam Allah Subhanahu wa taala, risau hilang keberkatan dalam menuntut ilmu. Pergi menuntut ilmu, tujuan ni nak berdebat dengan orang, macam mana? Ada menuntut ilmu sebab nak debat dengan orang, kata. Nak debat dengan balik, nanti aku nak jumpa balik tok guru ni, kata. Aku nak katakan dulu bolehlah, katakan aku dah belajar, sekarang dah ada PhD, dah ada apa, aku nak debat dengan tok guru ni, kata. Habis awal-awal lagi dia berkata fannaru aula bihi, nerakalah lebih layak bagi. Waliyazbillah min dzalik. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala maklumat tentang berkaitan dengan Syekh ni. Saya telah membaca di hadapan Maulana Sa'ad ni, kitab Al-Ibanah, karangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala, kitab Aqidah Tahawiyah, pendahuluan kitab Mishkatil Masabih Imam Bukhari, dan juga tafsir Al-Baydawi Imam Baydawi, pendahuluan surah Al-Fatihah dan awal surah Baqarah, Sulathiyat Al-Bukhari, Al-Aqdu At-Tamam fi man zawwajahu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan Ibnu Abdul Hadi, dan Al-Kalam 'ala Al-Hadis, sesungguhnya orang yang paling utama di sisiku adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas aku, karangan Ibnu Hajar, dan keikhlasan Syekh dalam menyebarkan ilmu terbukti apabila beliau sendiri yang membawa dan memperkenalkan kami dengan rakan-rakannya supaya kami mengadakan majlis pembacaan hadis dengan mereka. Ada. Subhanallah, ya. Dan kemudian Maulana Sa'ad telah pun berguru dengan sejumlah
masyayikh, antaranya Syekh Muhammad Zakaria bin Muhammad Yahya Al-Kandahlawi, Abu Sani Muhammad Tayyib bin Muhammad Ahmad bin Muhammad Qasim Al-Nanuti yang dikenali sebagai Qari Tayyib yang merupakan mudir Darul Ulum Deoban, dan Fakhruddin Ahmad Deoban Al-Murad Abadi. Itu antara guru-guru Syekh Maulana Sa'ad. Jadi azan dah masuk. Kita minta laungkan azan dahulu, kemudian kita sambung sikit insya-Allah.
Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, akhir sekali Syekh Abdul Rahman Al-Uthmani ini dia sebut Maulana Sa'ad ni telah meriwayatkan daripada Muhammad Zakaria bin Muhammad Yahya Al-Kandahlawi, dan yang telah meriwayatkan daripada syekhnya Khalil bin As-Sahanfuri yang memberitahu telah dikhabarkan kepada kami oleh Abdul Qayyum bin Abdul Hayy Al-Badanawi yang memberitahu telah dikhabarkan kepada kami Syekh Muhammad Ishaq bin Muhammad Al-Fadl Ad-Dihlawi yang berkata bahawa datuk kami dari sebelah ibu kami iaitu Syekh Waliullah Abdul Aziz bin Waliullah Ad-Dihlawi memberitahu telah dikhabarkan kepada kami oleh ayahku Syekh Waliullah Ahmad bin Abdul Rahim Al-Umari Ad-Dihlawi yang menulis sanadnya di dalam catatan Al-Thabt yang bertajuk Al-Fadl fil Mubin Al-Fadl Mubin fi Al-Musalsal min Hadis An-Nabawi Al-Amin. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kata sebenarnya kita kata kalau nak tengok kitab ini satu kita kata penghargaan kepada ulama-ulama Melayu yang telah belajar dengan para masyayikh yang hebat-hebat. Tuan-tuan mati Allah, kita pun kalau tak dikeluarkan buku ni kita pun tak tahu. Ramai juga ulama-ulama hadis kat Malaysia ni yang kita kata yang dulu-dulu belajar dekat India, belajar balik daripada India, balik daripada negara daripada Timur Tengah, katakan antaranya Maulana Sa'ad ni, katakan kita tak pernah dengar pun nama dia. Mungkin tok guru kampung dulu tak ada Facebook, dulu tak ada apa ni kita katakan Telegram ke ataupun Facebook ke atau sesuatu dengannya, sebab itu mereka ni tak dikenali. Hatta sampai sekarang pun tak dikenali pun, katakan. Kecuali mereka-mereka yang selalu masuk dekat dalam YouTube dan tu sajalah yang kita kenal, yang kita dengar. Sebenarnya ramai mati Allah Subhanahu wa taala, Allah yahfazhum, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, melindungi mereka dan sentiasa memberkati ilmu yang diberikan kepada kita semua, tuan-tuan mati Allah. Alhamdulillah kita telah selesai hadis ini, tuan-tuan mati Allah. Adab-adab kita kata dengan ibu bapa, ada adab dengan ahli bait, ada adab dengan ulama. Maka insya-Allah lepas ni kita akan masuk bab yang ke-8, adab dengan diri sendiri. Adab dengan diri sendiri. Kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua riwayat, satu bersama dengan kisah Abu Salamah bersama dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Dia ni Abu Salamah ni dia kuat puasa dan dia kuat qiyam malam, katakan. Tapi bila Salman datang ke rumah dia, selagi Ummu Salamah ni selagi Abu Salamah tak makan, dia tak makan. Abu Salamah puasa sunat. Salman Al-Farisi sebagai tetamu, tapi dia suruh Salman makan, tapi Salman radhiyallahu anhu tidak mau makan, kecuali Abu Salamah makan sekali dengan dia, radhiyallahu anhum jami'an. Maka Abu Salamah pun terpaksalah batalkan puasa dia, sebab puasa sunat tak ada masalah, katakan. Malam hari tiba, dia suruh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu suruh tidur. Abu Salamah kata, kau tidur dululah. Dia kata, aku nak semayang, nak qiyam. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kata, aku tak nak tidur selagi kau tak tidur. Maka barulah Abu Salamah tadi tidur sekali, tidur sama. Tengah malam, sepertiga malam yang terakhir, Salman Al-Farisi kejutkan
Abu Salamah untuk qiyam. Maka Rasulullah kata dia, a'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Beri yang ada hak tu hak dia. Badan kita ni tuan-tuan mati Allah, dia ada tahap. Dia punya apa? Limit dia, katakan. Jangan memaksa. Jangan memaksa. Sebab itu kata dalam bersyariat ini, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa setakat mana yang kita mampu. Kalau kita tak mampu buat, kita kata, kalau misal kata dalam adab-adab kita kan, kita mengantuk sangat nak qiyam tapi mengantuk sangat, syarat sendiri suruh tidur dulu. Tapi kalau setiap malam mengantuk tu something wrong lah, ya tak? Semalam nak qiyam je mengantuk, semalam nak qiyam je mengantuk. Itu kita kena usahalah cara lain, ya tak? Tapi kalau kita ni terlalu penat, ya tak? Kan? Tak tahan, ya tak? Ngantuk sangat Ustaz, ya tak? Tidur dulu. Sebab dikhawatiri dia tidur dalam sembahyang susah. Orang dah qiyam berjamaah, katakan, orang semua dah bagi salam, dah naik rakaat apa semua, turun balik rakaat kedua duduk sujud lagi, kata. Sebab apa? Tidur masa sujud. Orang dah bagi salam apa semua, kejap kan ada nyawa, kalau kita tidak kawan pun tidur sujud. Berat ya itu. Jadi jangan kita katakan, ataupun kita kata dalam keadaan dia mengantuk, takut dia orang rukuk dia sujud, ataupun orang sujud dia rokok. Boleh jadi begitu, boleh berlaku kesilapan. Apa yang nak dijelaskan dalam macam insya-Allah kita akan ambil. Maka atas badan kita ni, pada diri kita sendiri ada adab-adab yang perlu kita jaga. Macam adab yang perlu kita jaga, katakan. Macam sebab itu dalam syarak, setengah pandangan ulama, hari Jumaat wajib mandi. Setengah itu pandangan ulama. Sebagian pandangan ulama, mandi hari Jumaat tu hukumnya wajib. Kalau dulu Syekh Hamid dulu kata apa? Barangkali pandangan yang mengatakan 7 yang hari Jumaat, salat mandi Jumaat itu wajib, ialah dikhususkan pada orang yang memang kita kata tak mandi selama 7 hari. Hari yang ke-7 tu wajib mandi, iaitu hari Jumaat pagi. Lagi-lagi kalau Afrika, orang Afrika lagi dah sana, mana ada kurang air kan, ya kan? Ada. Jadi memang tak dia orang tak mandi normal lah. 3 hari 4 hari tak mandi itu biasalah. 3 hari tak mandi, tuan-tuan duduk sebelah. Iklim kita tak sama dengan iklim dia orang, betul, katakan. Saya pernah duduk di Pakistan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Musim sejuk memang tak perlu apa semua. Bau pun tak keluar daripada badan sebab musim sejuk, katakan. Tuan-tuan nak mandi pagi petang buat macam kat Malaysia ni, nyaya tu. Siapa yang duduk kat musim sejuk tahulah, katakan. Nak mandi tu bercinta. Ada. Katakan. Kalau lagi negara-negara yang Rusia sampai negatif 30, negatif 40, tuan-tuan mati Allah, ludah belum sempat keluar, ludah dah belum sampai lagi dah beku. Tuan-tuan nak mandi, buat macam kita pagi petang tengah hari petang nak mandi. Jawablah, katakan. Tapi lepas siap, katakan. Musim kalau apa ni, orang Pakistan kalau musim sejuk memang dia suka minum susu lembu. Minum susu lembu musim sejuk dia tak keluar, peluh tu tak keluar. Jadi bila masuk je musim panas, siap, dia punya bau dia keluar daripada badan. Kata. Itu pakai sabun apa pun, tuan-tuan rahmati Allah, badan tetap lagi bau lembu, kata. Itu kita kata budaya dia orang. Jadi dia orang tak kisah pun sama macam, tapi dengan kita lain macam lah, kata. Kita rasa suka nak jauh je, katakan. Dia pakailah minyak wangi apa. Kalau sebab dia minum susu lembu musim sejuk sebab nak panaskan badan.
Yang pure ni, yang aslinya tu. Dia katakan. Dia buat teh tarik kan. Sini teh tarik pakai susu apa? Susu apa? F&N. Sana teh tarik dia orang pakai susu lembu asli. Susu lembu asli. Memang lagi sedap lah ya kata. Cuba tuan-tuan buat kalau dia buat teh tarik dengan guna susu lembu pure kata. Memang lagi sedap daripada susu ini. Tapi tuan-tuan macam Allah, bila musim panas tu jadi masalah ya kata. Kita orang ni dah duduk sekali dengan dia orang pun terikut sekali lah makan apa ni, minum susu, minum teh tarik guna susu lembu. Bila masuk musim panas sama juga bau lembu jugalah badan kata. Tapi tak ada minum banyak, tak ada, sebab dia orang memang suka minum tu. Kita orang minum sekali pagi minum lah, tengah hari tak minum dah kata. Allahuakbar. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, beri yang ada hak tu hak dia. Fa inna ala nafsika haqq, kata Rasul, kata apa ni dalam riwayat tadi, pada diri kamu pun ada hak. Ada hak. Ini 24 jam duk kerja tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. 24 jam buat ibadat pun tuan-tuan tak dibenarkan oleh, maknanya 24 jam semayang duduk dalam masjid pun macam Allah. Dia ada bila Ramadan ya kata. Itu lain. So qiyam sepanjang malam. Ada masa ya kata. Hari lain tidak ya kata. Tengok Nabi SAW ya katakan. Adakah dia setara dia, tak ada orang yang lebih afdal daripada Nabi SAW. Itu jaminan ya katakan. Kata Rasulullah SAW, ana afdalukum, aku orang yang paling afdal di kalangan kamu ya katakan. Tapi Nabi tidur tak? Pernah tak apa ni, hari-hari biasa Nabi tak tidur malam ya katakan, duduk beribadat malam? Tak ada. Nabi tidur. Rutin Nabi SAW lepas Isyak Nabi tidur. Kalau tak ada urusan yang penting, kita lepas Isyak duk borak kan? Sembang lagi. Kalau cakap benda yang faedah ke apa ke, lain lah nyatakan. Lagi pula kalau sembang sampai pukul 1 tengah malam, pukul 2 pagi. Sedangkan apa ni, kalau kita mana nak bangun subuh ni, mana nak bangun qiyam ni. Maka Nabi SAW dia tidur. Isyak dia tidur, kata apa-apa dia tidur. Sepertiga malam yang terakhir baru dia bangun. 1/6 malam yang terakhir dia tidur balik. 1/6 ni yang bahaya sikit. Kadang-kadang kita lepas dah bangun, lepas tu tidur balik, innalillah terus. Subuh pun selamat, kalau tak jaga betul-betul. Tapi Nabi rutin dia begitu. 1/6 malam yang terakhir dia akan tidur semula sekejap, kemudian dia bangkit bangun sebelum subuh, dia bangun balik untuk dia semayang sunat witir. Dan selepas masuk waktu subuh, dia akan semayang sunat qabliyah subuh, sunat fajar, lalu semayang subuh. Itu rutin Nabi SAW. So jangan ada kata apa ni, macam ada seorang sahabat Nabi, dia tak nak kahwin, ada yang tak nak kahwin, ada yang nak qiyam, ada yang nak puasa semayang. Tak boleh katakan. Pada diri kita ni pun ada hak dia, ada batas. Kata Abdullah bin Amr bin As, bila ditanya pada Rasulullah SAW, dia kata dia mampu puasa lebih daripada itu. Nabi dia kata dah, tak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud paling afdal. Tapi dia degil dalam isu ni, mungkin dia berijtihad menurut Allah, benda tu bukanlah larangan daripada Nabi nak puasa lebih, katakan daripada itu. Tetapi diriwayatkan akhir ahdi Abdullah bin Amr bin As, pada akhir hayat beliau, kata Rasulullah radhiyallahu anhu, dia menyesal tak mengikut apa ni, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada mudanya dia mampu buat lebih daripada apa yang Rasulullah SAW sebut. Bukanlah kerana dia buat bid'ah, tidak, dia katakan. Kalau Nabi tahu dia buat lebih, dia katakan. Kalau perbuatan itu apa ni yang dibuat oleh Abdullah bin Amr bin As
adalah haram hukumnya untuk mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata benda tu telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abdullah bin Amr bin As bukannya siapa-siapa, dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berijtihad dalam bab tu dengan mati Allah Subhanahu wa taala. Selepas wafatnya Nabi, dia masih lagi dia teruskan puasanya tu, dan puasa banyakkan puasa tadi. Maknanya bukanlah sehari puasa sehari tak, saya puasa lebih daripada itu. Tapi para ulama menghukumkan puasa yang berterusan itu adalah, kita kata, tidak warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab akhir Nabi yang disebut ialah puasa yang terbaik ialah puasa Nabi Daud alaihi salam. Wallahu a'lam. Sebab tu perbuatan yang amalan yang dibuat oleh Nabi Amr bin As tidak disarankan, kerana akhir ahdihi, makna akhir hayat Abdullah bin Amr bin As, dia menyesal tak mengikut nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Puasa kalau lebih daripada apa yang sepatutnya, badan kita akan jadi lemah. Masa muda okeylah, tapi akhir lama-kelamaan dia akan jadi lemah. Walaupun sekarang mampu, boleh buat suap, boleh buat, dia akan satu masa dia akan dapat rasa badannya sebenarnya tak mampu. Tak mampu. Wallahu a'lam. Sebab itu apa pun nama Allah Subhanahu wa taala, jangan kita kata melebihi daripada apa yang telah dianjurkan oleh syarak. Cukup. Ada part yang memang kita boleh buat banyak, ada part yang kita tak boleh buat berlebihan. Katakan itu kena tahulah yang mana tu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi setakat tu saja nama Allah yang sempat saya kongsikan pada malam ni. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.